Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Noh, nombor metik 269138. Mewakili kumpulan saya akan buat satu pembentangan di bawah subjek komunikasi antara budaya di bawah siliaan Siti Azura binti Samsudin. Kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu dimensi budaya hosted di dalam budaya masyarakat Turki. Turki adalah negara transkontinental yang terletak di semenanjung Anatolia di Asia Barat dan sebahagian kecilnya terletak di Eropah Timur. Negara Turki dikelilingi oleh lautan Mediterranean, Laut Hitam dan Laut Aegean yang berjiran dengan negara-negara seperti Greece, Bulgaria, Syria dan Iraq. Mari kita merungkai beberapa fakta tentang Turki. Ankara adalah ibu negara Turki, tapi bandar terbesar di Turki adalah bandar Istanbul. Penduduk Turki kira-kira terdapat 84 juta orang. Bahasa rasmi Turki adalah bahasa Turks. Majoriti rakyat di Turki adalah beragama Islam kerana negara ini mempunyai kepentingan sejarah dan budaya di dunia Islam. Turki adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan demokratik, sekular dan berparlimen. Dari segi ekonomi pula, Turki mempunyai ekonomi yang pelbagai yang merangkumi industri, pertanian dan pembuatan. Ia dikenali khususnya untuk industri tekstil dan otomotifnya. Sebagai tarikan pelancong, terdapat pelbagai rumah-rumah bersejarah seperti Ephesus dan Troy. Pemandangan Cappadocia yang menakjubkan dan mencu tanda ikonik seperti Hagia Sophia dan Masjid Biru di Istanbul. Jika anda meminati masakan Turki terkenal di seluruh dunia kerana kepelbagaian dan rasanya. Hidangan seperti kebab, baklava dan makanan yang lain terkenal di seluruh dunia. Turki mempunyai warisan sejarah yang kaya, menjadi pusat Empire Byzantine dan Uthmaniyah. Ia juga terkenal sebagai bandaraya purba Troy yang terkenal dengan puisi epik Homer. Gerd Hofstede adalah ahli psikologi sosial yang membangunkan rangka-rangka kerja untuk memahami perbezaan budaya di pelbagai negara. Menurut teorinya, terdapat 4 dimensi budaya, iaitu jarak kuasa, individualisme berbanding kolektivisme, masculinity berbanding femininity dan mengelakkan ketidakpastian. Begini bagaimana skor Turki pada dimensi ini berdasarkan penyelidikan Hofstede. Yang pertama ialah indeks jarak kuasa PDI. Pada dimensi ini, dia mengukur sejauh mana ahli institusi dan organisasi yang kurang berkuasa dalam sebuah negara mengharapkan dan menerima pengagihan kuasa yang tidak sama rata. Turki mempunyai skor yang agak tinggi, iaitu 66%, menunjukkan masyarakat hierarki di mana bawahan tunduk kepada atasan mereka dan terdapat penekanan kuasa terhadap peraturan dan undang-undang. Negara Turki mempunyai nilai skor yang agak tinggi dalam dimensi ini. Ini bermakna dalam budaya Turki terdapat kecenderungan untuk menerima kesamarataan dan jurang pembahagian kuasa, struktur hierarki dalam organisasi dan masyarakat seringkali dihargai dan dipatuhi dengan ketegasan. Keadaan ini dapat dicerminkan melalui cara komunikasi antara masyarakat dengan pihak berkuasa tempatan atau atasan. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menghormati pihak telah berkuasa di mana sifat komunikasi yang terjadi akan lebih formal dalam situasi di mana wujudnya perbezaan status dan kuasa. Masyarakat ataupun individu akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat atau kritikan yang bercanggah dengan komuniti yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur hierarki tersebut. Ini kerana pihak atasan atau pihak-pihak berkuasa dilihat sebagai sumber kestabilan dan panduan yang diketahui apa saja oleh mereka, ekoran rasa hormat yang tinggi terhadap golongan atasan ini. Sebagai contoh, rakyat mereka menghormati kepimpinan yang dipegang oleh pemerintahan presiden mereka, iaitu Tayyip Erdogan. Elemen kedua ialah individualisme berlawan dengan kolektivisme, di mana dimensi ini memberi tumpuan kepada tahap saling bergantung yang dikekalkan oleh masyarakat di kalangan anggotanya. Turki mendapat skor yang agak rendah dengan 37% saja, menunjukkan masyarakat kolektivistik di mana orang cenderung untuk menjadi ahli kumpulan yang lebih kuat, kohesif serta
keluarga yang luas dan mengharapkan ketidakpastian yang tidak diragukan lagi. Dalam gambaran situasi ini, dapat kita katakan bahawa komunikasi dua hala dalam masyarakat Turki khususnya dan setiap keluarga adalah sangat positif. Antara contoh elemen yang dapat kita nampak di dalam kolektivisme ni yang diamalkan oleh orang Turki iaitu mereka menghormati pihak yang lebih kuasa ataupun orang tua. Hal ini dapat dijelas yang mana kita lihat budaya masyarakat Turki ni memberi penekanan yang kuat pada hormat dan menghormati kepada orang tua. Budaya dalam masyarakat Turki menganggapkan penghormatan ini telah menjadi rutin komunikasi mereka di mana mereka menggunakan bahasa formal dan menunjukkan rasa hormat mereka bercakap dengan ahli keluarga ataupun penyelia lebih tua di tempat kerja. Malahan juga berinteraksi dengan orang asing atau kenalan. Hal ini menunjukkan untuk mengekalkan keharmonian dan hormat menghormati di kalangan masyarakat Turki. Elemen yang ketiga adalah masculinity lawan dengan femininity. Pada dimensi ini mengukur pembahagian peranan emosi antara jantina. Turki mempunyai skor yang agak tinggi iaitu 45% menunjukkan masyarakat di mana peranan jantina emosi agak berbeza. Lelaki biasanya dijangkakan lebih tegas, kompetitif dan sukar, manakala wanita dijangkakan memupukkan kesederhanaan di antara mereka. Turki ini mengamalkan nilai-nilai yang agak seimbang antara kedua-duanya iaitu mereka mempunyai budaya masyarakat yang mementingkan pencapaian nilai maskulin di sudut berdaya saing, status, kejaya, ketegasan, tapi tidak mengabaikan nilai feminisme. Itu nilai-nilai yang menjaga orang-orang wanita di kalangan masyarakat mereka. Antara elemen feminin yang kita dapat lihat di dalam mengamalkan masyarakat Turki seperti bersalam-salaman, bersopan santun apabila bertemu. Hal ini di negara Turki menjadi kebiasaan. Budaya masyarakat mereka di mana orang Turki sering menyapa dan antara satu sama lain. Mereka selalu mengatakan marhabah ataupun salam bila mereka berinteraksi antara satu sama lain. Pada elemen yang terakhir, kita dapat melihat skor bagi dimensi pengelakkan ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Ini adalah amat tinggi pada skor 85%. Menunjuk kepada huraian kami berdasarkan nilai dimensi ini, ia menjelaskan sejauh mana toleransi masyarakat Turki itu mengelak daripada berada dalam satu situasi atau keadaan yang tidak pasti. Sebuah negara yang memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi ini cenderung mengikut tingkah laku, garis panduan dan kawalan undang-undang yang ketat. Mereka juga akan mudah rasa terancam dan dengan sedaya upaya mereka akan cuba untuk membina ataupun menyemai metodologi atau idea praktikal untuk mewujudkan sebuah negara yang mementingkan alir organisasi. Tinggi nilai perancangannya serta etika budaya yang sangat teliti dalam melaksanakan suatu perancangan. Salah satu contoh yang dapat kami berikan mengenai masyarakat Turki adalah mereka mengamalkan budaya mematuhi peraturan yang ketat di organisasi pekerjaan mereka. Mereka menghindari norma budaya yang boleh mengakibatkan tindakan tata tertib dikenakan mereka. Seperkara lagi, dalam mengelak ketidakpastian ni, masyarakat Turki biasanya akan menerapkan nilai-nilai formal dan dalam interaksi dan komunikasi sosial. Contohnya, ianya merupakan satu budaya yang diterapkan menggunakan kata ganti nama apabila bertemu yang secara formal. Contohnya, mereka mengatakan perkataan saya dan mereka akan biasakan dengan perkataan itu sehinggalah mereka ada satu certification dapat perkenalan yang sangat akrab, barulah mereka akan menggunakan kata-kata yang lebih mesra lebih daripada itu untuk menunjukkan mereka mengurangkan rasa tidak kepastian dalam interaksi sosial. Melalui tugasan dan kajian yang kami berlandaskan pada skor yang dimensi budaya Hofstede, ini kami simpulkan pendapat bahawa kami melalui pemahaman di mana ia dianggap penting dan pelajaran ilmiah kami memahami budaya masyarakat di Turki. Budaya masyarakat di Turki menggambarkan kepentingan dan nilai keharmonian yang mana mempunyai tangga hierarki dan juga badan berkuasa melalui hubungan komunikasi yang formal dan kecenderungan masyarakat di dalam mengamalkan rasa hormatnya mereka kepada kedudukan tinggi dan juga memiliki kuasa. Namun kekeluargaan dan kelompok bermasyarakat hari ini bukan sahaja mewujudkan hubungan yang baik dengan pihak yang berkuasa ataupun yang atasan, juga melahirkan keharmonian di antara komuniti masyarakat. Keharmonian yang terbina disokong oleh bukti keseimbangan masyarakat maskulin dan feminin yang mana masyarakat ini berpaksikan kepada keseimbangan nilai-nilai maskulin feminin dalam mewujudkan budaya berdaya saing dalam masa yang tetap selari dengan membina kelompok budaya yang amat mengambil berat dan
tentang kualiti kehidupan individu setempat. Cara kesimpulannya, berlandaskan kepada kajian Hofstede ini, dapat kita memahami konsep nilai kebudayaan dan pendidikan budaya masyarakat di negara Turki. Walaupun kita berasal dari latar belakang budaya berbeza, sebagai seorang individu berwarga negara Malaysia, kita kena menghargai budaya-budaya di negara-negara global, khususnya di negara Turki. Melambangkan negara kita ni adalah sebuah negara yang turut cintakan keharmonian dan hubungan erat di pesada dunia. Akhir kata, pelengkap rumusan kami mendalami kajian Gerd Hofstede telah membuka pandangan dan memberikan perspektif yang baru dalam memahami bagaimana sesebuah budaya masyarakat itu dapat mempengaruhi tingkah laku dan komunikasi, khususnya masyarakat Turki.